Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi ajma'in. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah, yaitu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita berterusan diberikan oleh Allah kekuatan dan juga peluang-peluang untuk kita meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa inayah daripada Allah, sudah tentulah kita bukan sahaja tak akan dapat untuk meningkatkan iman dan taat, bahkan lintasan dan dorongan pikiran ke arah itu pun tidak menjelma di dalam benak kita dan juga di dalam hati kita. Kullun ya'malu ala syakilatih. Maka setiap orang itu beramal menurut corakan yang telah ditetapkan Allah untuknya sejak azali lagi. Yang baik itu beramal dengan amal yang baik, yang kesudahannya buruk itu beramal dengan amal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Pada pagi ini diberikan Allah kekuatan kepada kita untuk meneruskan amal yang baik, untuk meningkatkan keimanan kita. Narju minallah min dzalika kullih an yakuna aw an takuna isyaratan minhu bi anna al khaira lana wa annal khitam bil husna. Kita berharap dengan dipermudahkan kita berbuat taat pada pagi ini, ia menjadi suatu petunjuk dari Allah kepada kita bahawa Allah menyediakan kebaikan yang besar untuk kita di hari akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesudahan yang baik untuk kita, insya-Allah. Pagi ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadil sebentar tadi, bahawa sebagai pembukaan kepada program mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat dalam
sistem nizam al-falak, yaitu peredaran dan pusingan planet, matahari dan bulan, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana para ulama berkata, seperti Al-Abhari, seorang tokoh daripada tokoh-tokoh Islam, fa inna kulla man kana aktharu tawaghulan fi biharil makhluqati kana aktharu ilman bijalalillahi ta'ala wa 'azmatih. Sesungguhnya setiap orang yang mempunyai atau yang semakin besar, semakin banyak ia berkecimpung di dalam lautan pengetahuan terhadap makhluk, maka adalah semakin besar ilmunya terhadap keagungan Allah Ta'ala dan kebesarannya. Makna kata Al-Abhari, bahawa semakin banyak pengetahuan kita tentang makhluk, semakin mendalam pengetahuan kita tentang kejadian alam ini, semakin menghalusi tilikan kita terhadap perjalanan alam ini, termasuk di dalamnya manusia dan segala planet dan bintang, gunung ganang dan lautan. Semakin mendalam pengetahuan kita terhadap itu semua, maka semakin besarlah ilmu kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana alam dan segala isinya itu yang penuh dengan keajaiban adalah merupakan tanda nama bagi penciptanya yang maha hebat. Bagi mereka yang berilmu, yang mengkaji akan alam itu, tidak dapat melainkan terpaksa menyimpulkan bahawa sesungguhnya yang mencipta akan alam tersebut mestilah suatu zat yang maha sempurna, yang maha agung, dan mustahil ia zat yang mempunyai sebarang kekurangan. Tidak ada yang bersifat dengan segala kesempurnaan, dan tak ada yang terlepas dari sebarang kekurangan melainkan zat ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Al-Abhari mengingatkan bahawa mereka yang meneliti akan kejadian alam pasti meningkat ilmunya terhadap kebesaran Tuhan. Jadi program falak yang dianjurkan oleh jawatan kuasa program adalah merupakan suatu langkah yang betul untuk kita meningkatkan keimanan dan pengetahuan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ia menunjukkan bagaimana kejadian alam itu sebagai dalil bagi ketauhidan Allah.
yang hanya dapat difahami oleh orang yang berakal. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Maksudnya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selepas Allah menyebut tentang ketauhidannya, Allah menerangkan dalil bagi ketauhidannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, yakni semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan dalil daripada penciptaannya untuk disaksikan oleh manusia, dipelajari. Kerana dengan manusia melihat akan ciptaan Allah itu, pasti manusia akan beriman dengan ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti manusia itu akan mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan tentulah melihat akan kejadian alam itu ala maratibiha bihasabi darajatil ilm wal aqal, adalah menurut peringkat. Maka bagi orang-orang Arab, sesuai dengan kemajuan fikiran mereka pada ketika itu. Bagi orang-orang yang semakin berilmu daripada kalangan ahli falsafah, sesuai dengan pemikiran mereka. Bagi para ilmuwan yang mengkaji di bidang mereka terhadap kejadian alam, maka sesuailah dengan kajian mereka itu semua. Bila mereka menelitinya, pasti mereka akan menyimpulkan seolah-olahnya alam itu berkata dengan lisanul hal bahawa Allah lah yang menciptaku, bahawa Allah itu tiada yang seumpamanya dalam ilmu dan kehebatannya. Jadi kita disuruh meneliti akan kejadian alam itu betul-betul, berfikir betul-betul. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjadi akhlak baginda. Sebagaimana yang disaksikan oleh Maisarah dalam perjalanan daripada Makkah ke Syam untuk berniaga, meniagakan barang-barang perniagaan kepunyaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pada ketika dalam perjalanan dia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melihat ke langit dan selalu dalam keadaan termenung berfikir. Subhanallah, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sekali-kali Engkau tidak mencipta akan alam ini secara sia-sia. Mesti ada matlamat, mesti ada tujuan. Subhanaka, suci Engkau daripada perbuatan yang sia-sia, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk kebesaran-Mu. Faqina azaban nar, maka lindungilah kami daripada azab api neraka. Lantaran tidak mengambil pelajaran daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda itu merenung, meneliti, memikirkan kehebatan ciptaan ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan zat yang maha sempurna yang telah menciptakan semuanya itu. Kerana itu dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaporkan bersabda, mengatakan, maksudnya celakalah, wailun, celaka bagi orang yang mengunyah antara dua mulutnya, bibirnya, makna mengunyah sesuatu tetapi dia tidak berfikir mengenainya. Jadi makan, minum tidak menjadi sebab dia membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia tidak memikirkan daripada mana datangnya makanan itu, bagaimana terciptanya makanan itu, yang kalau dia memikirkannya akan menyebabkan dia bersyukur kepada Allah yang menciptanya dan yang memberi kepadanya rezeki dari makanan tersebut. Maka orang yang tidak berfikir tentang kejadian alam ini akan menyebabkan mereka itu terjebak di dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, sebagai contoh, Allah menyebut, Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Tengok, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran dengan lafaz yang tepat bagi menggambarkan kejadian ciptaan alam ini. Allah menyebut sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit. Jadi dalam menyebut langit-langit, Allah menyebut menggunakan sighatul jam'i, lafaz yang menggambarkan banyak. Tetapi bila menyebut tentang bumi wal ard, menyebut dengan lafaz mufrad yang menggambarkan satu. Mengapa berbeza?
Mengapa tidak disebut as-samawati wal aradi? Ayat ini mengandungi mukjizat dan dalil bahawa yang mencipta langit dan bumi itu adalah yang menurunkan wahyu, yaitu Allah. Kerana hakikatnya seperti yang diakui oleh para ahli-ahli ilmu sains, bahawa langit itu di dalamnya mempunyai berbagai-bagai ciptaan. Terdapat planet-planet yang 7. Terdapat bintang-bintang yang begitu banyak. Kulluha fis samawat, semuanya itu berada di langit. Jadi di langit ada planet yang dipanggil Atarid. Di langit ada planet yang dipanggil Zuhrah, Marikh. Ada planet matahari, ada Mushtari, ada Zuhal, ada Uranus. Planet-planet ini berada di langit. Samawat disebut dengan menggambarkan banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya langit itu berlapis-lapis. Seperti yang disebut di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna zayyana as-samaa'a dunya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia itu, bizinatinil kawakib, dengan perhiasan daripada bintang-bintang. Jadi di langit itu macam-macam ada. Tetapi bumi hanya satu sahaja yang menjadi kediaman manusia. Hanya satu sahaja. Bahkan kalau ada ayat dalam Al-Quran yang menyebut al-aradi menggunakan lafazul jam'i, lafaz yang menggambarkan banyak, maksudnya lapisan-lapisan bumi ataupun juzuk-juzuk bumi. Walaupun pada hakikatnya bumi yang berlapis dan berjuzuk itu tadi satu sahaja yang menjadi tempat kediaman manusia. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam lafaz yang tepat ini sahaja sudah menjadi bukti bahawa yang mencipta alam ini ialah Allah. Dia mengetahui ciptaannya dan dia menerangkan tentang ciptaannya itu dengan tepat di dalam wahyu yang diturunkan. Kerana itulah golongan yang beriman ditambah lagi dengan ilmu terhadap kejadian alam, semakin menyingkapkan kepada hatinya kebenaran Al-Quran. Jadi ramai di kalangan ahli-ahli sains di barat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebut secara tepat tentang kejadian alam dan rahsia-rahsia alam sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi ada antaranya tokoh yang terkenal yang bernama Maurice Bucaille yang berasal daripada Perancis.
pakar perubatan, yang akhirnya dengan sebab kagum dia kepada keterangan-keterangan Al-Quran, telah memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana melihat kebenaran wahyu tidak dapat disangkalkan dan tidak lagi dapat dinafikan. Bagaimana wahyu yang turun 1500 tahun yang lampau, dalam zaman sains itu belum berkembang dan wujud, menyingkap rahsia dan kejadian alam dengan tepat sebagaimana yang ditemui 1500 tahun atau 1300 tahun atau 1400 tahun kemudiannya. Maka sudah tentulah itu membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah wahyu yang sebenar. Lantas disebutkan bahawa dalam ayat yang lain firman Allah, afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kaifa banainaha, apakah mereka tidak melihat kepada langit yang berada di atas mereka? Mana setiap yang di atas dipanggil sama. Kaifa banainaha, bagaimana kami telah menciptanya. Tuhan suruh menyaksikan kejadian langit secara yang ilmiah, supaya kita dapat melihat hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, engineer, tukang yang begitu halus ciptaannya sehingga boleh mewujudkan langit tanpa sebarang tiang untuk menopangnya, tetapi langit itu dapat wujud pada tempatnya dan memberi manfaat yang sangat besar kepada manusia. Para ulama membuat kajian terhadap kejadian alam ini dan menyimpulkan beberapa aspek yang membuktikan daripada kejadian itu bahawa ianya dicipta oleh Allah. Lantas menunjukkan kebesaran Tuhan. Antaranya yang dipanggil sebagai zahiratul iradah. Mana kalau kita melihat ciptaan alam ini, ia memberi gambaran bahawa alam ini dicipta oleh zat yang mempunyai kehendak, kemahuan. Ia tidak terjadi secara tidak sengaja. Alam ini. Semakin alam yang kita teliti itu semakin halus, semakin rumit kejadiannya, semakin kompleks, semakin ia membuktikan dan menegaskan bahawa yang menciptanya ialah zat yang mempunyai kehendak, yaitu zat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama membuat contoh. Sekiranya dibawa kepada kita bekas yang mengandungi jarum. Jarum ini halus. Lalu kita dapati jarum itu tersusun dengan begitu kemas. Satu jarum dimasukkan ke lubang jarum yang lain. Satu jarum lagi ke lubang jarum yang lain. Jadi kalau satu jarum
dimasukkan ke lubang jarum yang satu lagi. Lalu kita tanya, siapa yang memasukkan jarum ini ke lubang jarum yang satu itu? Lantas dijawab dengan dua jawapan. Satu menjawab, oh, kebetulan ketika anak kecil itu membawa bekas ini, tiba-tiba didapati jarum itu dimasukkan ke dalam lubang jarum yang satu lagi. Ini satu jawapan. Kebetulan. Kemudian jawapan yang kedua, tidak. Ayahnya yang mengambil jarum itu dan memasukkannya ke dalam jarum yang satu lagi. Jadi ada dua jawapan. Satu jawapan kebetulan, kanak-kanak itu bawa bekas dan bawa keluar jarum, sudah ada dalam keadaan tersebut. Satu jawapan lagi, ianya disusun oleh ayahnya. Jadi memanglah jawapan yang kedua itu lebih sesuai dengan akal, kerana macam mana budak kecil boleh memasukkan jarum ke dalam lubang jarum? Budak kecil yang tak berakal, budak kecil yang baru lahir, budak kecil yang tak reti lagi nak memegang jarum. Tiba-tiba dia bawa bekas yang jarumnya sudah dimasuk ke dalam jarum, lubang jarum satu lagi. Maka sudah tentulah pada ketika itu, jawapan yang kedua itu lebih diterima akal. Namun kemungkinan jarum itu dimasuk ke dalam lubang secara tak sengaja, secara kebetulan, kemungkinan itu masih ada. Tidak begitu? Masih terfikir dalam fikiran kita, boleh jadi juga. Boleh jadi budak tu bukan dia yang masukkan, tapi kebetulan agak jalan-jalan, tiba-tiba jarum tu masuk ke dalam lubang satu lagi. Boleh jadi. Tapi boleh jadi ini akan semakin berkurangan mempengaruhi jalan fikir kita apabila jarum yang satu lagi masuk pula di dalam jarum yang ketiga, lubang jarum yang ketiga. Maka boleh jadi itu semakin berkurangan. Takkanlah kebetulan sampai 3 jarum. Dan semakin berkurangan apabila masuk pula kepada jarum yang seterusnya. Apabila terdapat 10 jarum, semuanya hujung jarum itu berada di dalam lubang setiap jarum yang berikut. Maka akhirnya semakin rumit, semakin kompleks, maka semakin hilanglah kemungkinan bahawa jarum itu berlaku demikian secara kebetulan, atau di dalam bahasa Arab dipanggil bil musadafah, iaitu secara tiba-tiba atau kebetulan. Semakin rumit, semakin mustahil kepada kita ia berlaku secara kebetulan. Yakni maknanya ia berlaku oleh seseorang yang mempunyai tujuan, yang sengaja memasukkan dan menyusun jarum-jarum itu seperti susunan tersebut. Iaitu mesti ada orang yang sengaja buat begitu. Kesengajaan mengatasi kebetulan. Berkehendak untuk melakukannya dengan sengaja mengatasi kejadian itu secara kebetulan tanpa sebarang kehendak. Kata ulama seperti Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala, begitulah dengan kejadian alam yang kompleks ini.
yang kata kita lihat setiap sesuatu itu mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Setiap satu. Sebagai contohnya, air laut menjadi sumber kepada hujan untuk turun, menyerap air laut dan membawa air dan menurunkan dalam bentuk hujan. Tetapi air laut tidak pernah kering. Kerana air laut itu pula datang air kepadanya melalui sungai-sungai dan melalui telaga-telaga di bawah bumi, mata air dan sebagainya, sehingga berlaku pusingan yang berterusan yang menyebabkan air laut tidak pernah kering, namun air hujan terus-menerus turun. Susunan dan pusingan yang ajaib ini yang melibatkan bukan saja laut, melibatkan telaga, melibatkan sungai di bawah bumi, melibatkan hujan, melibatkan kepada serapan daripada panas matahari, dan macam-macam lagi. Semakin rumit, semakin kompleks, semakin pelik, semakin ajaib, semakin mengagumkan, sehingga setengah orang menghabiskan usianya mengkaji kejadian ini untuk mendapat apa yang dipanggil darajatul doktorah, yaitu pangkat PhD, dengan mengkaji akan lapisan bumi. Belum lagi mengkaji akan jenis-jenis air, belum lagi mengkaji akan lautan, menunjukkan kepada kita secara sah bahawa alam ini adalah dicipta oleh zat yang mempunyai sifat berkehendak. Ia tidak jadi secara kebetulan, tetapi dicipta oleh zat dengan sengaja olehnya dalam mencipta alam ini dalam bentuk dan cara yang kompleks dan rumit itu. Maha suci Allah. Kenyataan bahawa alam ini dicipta dengan sengaja itu tampak lahir di dalam semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah manusia tak beriman kepada Allah? Ini kata ulama hanyalah satu daripada 7 petanda-petanda yang terdapat pada penciptaan alam ini, bahawa ia dicipta oleh Allah. Ini baru satu. Satu ini pun manusia tak boleh menolaknya. Satu ini pun menyebabkan manusia sudah cukup untuk menjadi dalil betapa Allah itulah yang mencipta alam ini, yang mendorong kepadanya beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hebatnya alam ini. Maka sebab itu Allah memerintah kita supaya mengkaji dan menelidik akan kejadian alam, kerana sesungguhnya kejadian alam itu mengandungi bukan 7, 9 petunjuk bahawa ia dicipta oleh Allah. Dalam firman Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang. Perubahan malam dan siang itu adalah daripada ciptaan Allah yang maha hebat. Jadi perubahan keadaan bumi daripada bercahaya kepada gelap, dan manfaat yang terdapat ketika di waktu siang untuk manusia bekerja, dan manfaat yang terdapat ketika di waktu malam setelah bekerja manusia berehat bagi mengembalikan kekuatannya, mempunyai hikmah yang besar
Sehingga di dalam ayat yang lain Allah mencabar dan mengingatkan manusia. Bagaimana agak-agak kalau Allah menjadikan malam itu kekal, siapa yang boleh mengembalikan siang kepada manusia? Allah cabar bahawa malam dan siang itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang kalau Allah hendak, Allah boleh menjadikan malam berterusan, dan kalau Allah hendak, Allah boleh menjadikan siang berterusan. Tetapi apabila berlaku begitu, inqalaba an-naf'u darran, yang baik tadi di waktu siang, yang baik tadi malamnya, bila berubah tempohnya, berubah menjadi mudarat kepada manusia. Kerana itu Allah tidak mengubahnya, tidak menjadikan siang berterusan, tidak menjadikan malam berpanjangan, kerana rahmat Allah kepada manusia. Rahmat Allah kepada manusia menyebabkan Allah membuat ciptaannya dengan tepat, yang tidak membawa kepada mudarat kepada manusia itu. Bahkan terus menerus mendatangkan manfaat kepada manusia. Dan di antara tanda yang terdapat di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi dalam ayat ni cukup menarik, saya lihat dalam tafsir, yaitu yang menyebut waqtilafil laili wan nahar, ini yaitu bersilih gantinya malam dan siang. Bersilih ganti maknanya apa? Bila kata bersilih ganti, maknanya di dalam kaedah ilmu tauhid, dalam kaedah ilmu kalam, bahawa siang dan malam itu tidak bersifat zati. Makna tidak bersifat zati, tetapi ia adalah arat, iaitu sifat kepada zat, bukan sebagai zat. Kerana zat tidak bersilih ganti. Sebagaimana kita tak bertukar perempuan jadi jantan, jantan jadi betina. Tak ada. Datang surau hari ni jantan, besok pagi datang betina. Tak ada. Pernah berlaku? Tak pernah berlaku. Itu dia. Tak ada. Kerana zat tidak bertukar dan tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah arat, iaitu sifat kepada zat. Jadi sebagai contoh, bergerak itu adalah sifat kepada zat. Maka kita ada ketika duduk diam, nampak kawan tu khusyuk aja dalam kuliah. Elok assalamualaikum dah tak ada. Rupanya bergerak rupanya. Jadi ini sifat kepada zat, bergerak dan diam. Ada ketika dia diam, ada ketika dia bergerak. Oleh sebab itu bila Allah Ta'ala menyebut bersilih ganti, iaitu perubahan antara siang dan malam, menunjukkan siang dan malam itu adalah sifat dan bukannya zat. Bagi menolak anggapan yang batil di kalangan orang-orang jahiliyah yang menganggap bahawa malam itu mempunyai zat. Malam itu pada anggapan mereka jismun muzlimun, iaitu suatu jisim yang berwarna hitam. Jadi jisim ini bila datang, maka bumi menjadi gelap. Jisim hitam ini bila hilang, bumi terang kembali, seolah-olahnya membayangi bumi, dan kemudiannya hilang, maka hilanglah membayangi itu tadi. Kepahaman yang batil itu ditolak oleh Allah dengan ayat yang menyebut dan mengisyaratkan bahawa bersilih ganti itu bukan zat, bukan jisim, bukan jirim, tetapi mengisyaratkan kepada arat, yaitu sekadar sifat yang datang dan pergi, yang datang dan pergi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Apabila kita meneliti kejadian alam ini,
sudah tentu kita akan beriman. Kerana itulah ahli-ahli fikir di zaman lampau mengarang buku-buku yang cuba memberikan petunjuk bagaimana sesiapa yang menggunakan akalnya yang waras, pasti dia akan beriman kepada Allah. Sebagai contoh, Ibnu Tufail, seorang ahli fikir Islam, menyusun bukunya yang bernama Al-Hayy bin Yaqzan, yang hidup bin bangun. Hay makna hidup, bin Yaqzan bangun. Jadi dia namakan dia tu hidup bin bangun. Kenapa? Kerana tidak diketahui asal usulnya kanak-kanak tersebut. Tahu-tahu dia sudah berada di sebuah pulau dan dia itu dibesarkan oleh binatang, tetapi dia daripada jenis keturunan Bani Adam. Jadi bila dia besar, cerita Hayy bin Yaqzan ini, yang tak ada siapa mengajar dia tentang Allah, yang tak ada siapa mengajar dia tentang Tauhid. Tetapi bila dia dewasa, dengan menggunakan pikirannya yang tajam, akhirnya dia menyimpulkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam yang begitu indah. Akhirnya dia menjadi orang yang percaya adanya Allah, percaya tentang ketauhidan Allah. Dibuktikan oleh kisah Al-Hayy bin Yaqzan yang merupakan kisah fiction, untuk menunjukkan bagaimana akal yang waras bila digunakan dengan betul akan membawa manusia kepada memperakui kewujudan Allah dan ketauhidan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat yang saya bacakan pada ayat 164 daripada surah Al-Baqarah, akhir sekali Tuhan sebut la ayatil liqaumin ya'qilun, adalah tanda-tanda bagi golongan yang memikirkan, yang menggunakan akalnya. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita memulakan satu program untuk mengkaji dan melihat kejadian alam yang begitu indah berdasarkan kaedah ilmu falak. Ilmu falak ini adalah ilmu yang diasaskan oleh umat Islam di zaman keemasannya. Sehingga umat Islam inilah yang mula-mula mencipta akan peta, iaitu mencipta akan globe, mencipta akan alat-alat untuk melihat akan peredaran bintang. Dan ilmu astronomi itu adalah ditemui dan dikaji oleh umat Islam lebih dahulu daripada tokoh-tokoh daripada barat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya fikir apa yang telah saya sebutkan pada pagi ini cukup untuk memahamkan kita semua bahawa penting kita ini menjadi orang yang menyaksi dan meneliti kejadian alam sebagai cara bagi kita mengenal kebesaran Allah dengan penuh yakin, bersungguh-sungguh betul bahawa hanya Allah yang mencipta alam, dan Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci dari segala sifat kekurangan. Kerana mustahil yang boleh mencipta alam yang kompleks ini ada walau sedikit pun kebodohan dan kelemahan. Mustahil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang saya terbaca yang disebut juga di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Sa'ad Hawa rahimahullah ta'ala, kitab yang bernama Allah. Dinamakan kitab itu Allah kerana menyebut tentang tanda-tanda ketauhidan Allah. Disebut di situ bagaimana binatang-binatang ini sesuai Allah jadikan
untuk mengekalkan kehidupan. Dengan persediaan-persediaan tubuhnya. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala mencipta unta yang duduk di padang pasir dengan kakinya yang tebal, supaya dia boleh memijak pasir itu tadi tanpa tenggelam kakinya, boleh menapak dan bergerak di padang pasir dalam keadaan yang selesa. Bila masanya unta ni berfikir untuk mendapatkan tapak kaki seperti itu? Dia lahir-lahir tapak kakinya dah begitu dah. Kita pula lahir tapak kaki siap 5 jari. Siapa yang bagi unta tapak kaki begitu, yang kita 5 jari? Mengapa ada perbezaan di situ? Maka bila kita teliti dan kita selidik, Allah Ta'ala menjadikan itu bagi membawa keselesaan dan kemudahan untuk kita ini hidup di dunia, dan ianya adalah merupakan hal yang menyebabkan kita ini dapat mengekalkan kehidupan kita. Ini dipanggil oleh para ulama sebagai ni'matul imdad, nikmat mengekalkan kehidupan. Selepas datangnya ni'matul ijad, nikmat penciptaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi unta tadi bukan sahaja tapak kakinya yang tebal menyebabkan dia boleh bergerak di padang pasir, boleh hidup di padang pasir, malah dijadikan belakangnya pula mempunyai bonggol yang boleh menyimpan air, seolah-olahnya ada tangki air pada tubuhnya, sehingga dia boleh berjalan di padang pasir dalam tempoh yang lama dengan bekalan air yang ada di belakangnya itu. Maha suci Allah yang menjadikan padang pasir itu begitu luas. Kadang-kadang sebulan perjalanan baru menemui penempatan manusia. Maka Allah jadikan unta-unta itu sebagai kenderaan yang tahan lasak, yang dah tentu nak bagi minum air di tengah padang pasir itu susah, nak cari air. Maka unta ni yang telah dibekalkan dengan bonggol oleh Allah yang menyimpan air, menyebabkan dalam perjalanan dia boleh menempuh perjalanan yang jauh dengan sebab kemudahan yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Ini ni'matul imdad. Jadi bila unta ni pun boleh bergerak, maka orang yang duduk di padang pasir, yang duduk daripada kalangan orang Arab, boleh meneruskan kehidupan melalui perniagaan. Kalau tak ada unta ni, maka binatang yang ada seperti kuda sahaja, maka perlu dibekalkan dengan air. Maka sudah tentu terbatas perkembangan tamadun orang-orang Arab ini, dan terbatas usaha mencari rezeki kerana kenderaan yang ada tidak dapat untuk membantu mereka bagi urusan perniagaan dan seumpamanya dalam perjalanan yang jauh. Siapa yang fikir benda ni? Manusia sebelum lahir tak sempat fikir dah. Dia pun tak tahu lahir orang Melayu ke orang Arab, lahir di hutan Kalimantan ke lahir di tengah padang pasir, ke lahir di gunung salji. Dia pun tak tahu. Jauh sekali nak sempat berfikir dan nak merancang. Keluar-keluar dah siap semua. Ini dipanggil ni'matul imdad. Oh, Masya Allah, besarnya nikmat Allah Ta'ala untuk manusia ini. Kemudiannya unta ni tadi pula dibekalkan pula dengan bulu mata yang tebal, sehingga bila melalui padang pasir, maka menyebabkan tiupan pasir yang begitu kuat tidak menikam matanya kerana dibekalkan dengan bulu mata yang menjadi pelindung kepada matanya. Siapa yang memikirkan ini? Siapa yang merencanakan ini? Kalau bukan yang menjadi, yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan,
Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Imam Asy'arawi, maksudnya ialah ulamaul kaun, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sesungguhnya maksud ayat, hanya senya yang takut kepada Allah itu dari kalangan hambanya ialah para ulama. Kata Imam Asy'arawi, maksudnya ulamaul kaun, iaitu ulama orang yang alim dan arif tentang penciptaan alam. Jadi bila dia arif tentang penciptaan alam, maka sudah pastilah dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui keagungan dan kebesaran Tuhannya, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah serba sedikit pada pagi ini sebagai renungan kita bersama dan sebagai galakan untuk kita terlibat langsung dengan program Falak ini. Jadi saya dengar ada teropong siap, inilah peluang kita nak menengok, nak menengok bintang bulan, nak menengok apa kita panggil kejadiannya yang mustahil dapat dilihat dengan mata kasar. Nak tengok matahari pun rasanya boleh kot, tak sampai, kecil sangat. Jadi tapi boleh nampaklah atas tu. Ya. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas pada sahabat-sahabat kita yang daripada jawatan kuasa masjid yang diberkati Allah ini, yang bertungkus lumus untuk membawa program ini kepada masyarakat, kerana ia adalah program yang tak ada syak dan tak ada ragu, adalah sangat besar manfaatnya kepada keimanan kita dan ketakwaan, pembinaan iman dan takwa, selain daripada pembinaan ilmu. Jadi sekadar itulah yang dapat disampaikan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.